Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. في رسالته المسمى بفريدة الفرائد في علم العقائد dan dalil iradah Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ternafi daripada Allah Ta'ala oleh iradah, nescaya adalah ia Allah lemah kerana terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Dan jika ada ia Allah itu lemah, nescaya tiada menjadi ia Allah akan sesuatu daripada alam, dan yang demikian itu batilun dengan musyahadah. Maka sabitlah kudrah, dan apabila sabitlah kudrah, sabitlah iradah, dan apabila sabit iradah, mustahilah lawannya,
Iaitu lawannya ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Pada malam ni insya-Allah kita masuk pada nak menyatakan dalil bagi sifat iradah. Sifat ni terlalu panjang, daripada muka surat 8 sampai ke muka surat 9 perbahasan dia. Kerana dia bersangkut baut dengan iman kita terhadap qada dan qadar Allah, ketentuan dan apa yang dijadikan oleh Allah. Jadi berhubung kait rapat dengan kita. Maka kerana itu panjang lebar dia duk bahas pada masalah yang berhubung kait dengan iradat Allah Ta'ala. Jadi setelah mana dia duk bahas panjang lebar itu, maka pada malam ni nak menyata tentang dalil. Kerana setiap mu'taqadat, setiap benda yang kita pegang dalam hati kita, terutamanya dalam iman, dalam bab iman, dalam perkara keimanan, kepercayaan, mana tasdik kita dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW, pastilah yakin kita tu berpunca daripada dalil. Al-jazmu mutabiqu lil waqi'i atau muwafiqu lil haqqi nasyi'un an dalilin. Kalau yang kita yakin tadi tu berbetulan atau muafakat dengan perkara yang hak, yang sebenar, kemudian hasil keyakinan kita tu mesti berdasarkan dalil. Kerana ilmu ni tidak boleh kita taklid. Pak tu Tok Guru kata gitu, kita pun gitu juga. Tok Guru kata gini, ginilah kitanya. Hati kita sendiri, akal kita sendiri tak reti gapo sekala, tak nampak gapo sekala. Ilmu ni tidak dibenarkan kita tu taklid. Kerana apa? Kerana dalil dia sangat senang, sangat mudah. Disuruh kita ni berfikir menggunakan akal kita. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala firman, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Itu semua merujuk kepada akal kita, disuruh kita guna akal untuk berfikir. Maka kerana itu kata ulama, sekurang-kurang dalil yang melepaskan kefardu'ainan kita dalam pegangan, dalam akidah, ialah dalil yang dalil akli ijmali, dalil yang dibangsa fikir pada akal, yang bahasa ijma. Ijma ni bahasa mudah, bahasa borong, bahasa jumlah, bahasa umum dia panggil. Boleh juga kata itu, bahasa umum, tidak dalil tafsili. Kerana di sananya ada orang panggil dalil yang payah untuk orang awam ni nak memahami. Mana? Iaitu dalil tafsili. Bagaimana dalil tafsili? Dalil yang terperinci. Bagaimana dalil yang terperinci? Iaitu orang yang empunya dalil itu mampu menghuraikan wajah istidlal, wajah mana jalan pengambilan dalil, serta mampu untuk menjawab i'tirad, kritikan-kritikan orang lain terhadap pegangan dia atau dalil dia. Maka hak tu tidak fardu ain, itu fardu kifayah. Mana fardu kifayah ni asalnya fardu ain juga, tetapi setelah mana ada orang yang telah menguasainya, menunaikan, mengerjakannya dalam jarak masafatil qasri, dua marhalah, idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina, maka gugurlah kewajipan tersebut di atas yang tinggal lagi. Berarti jadi fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang menunaikan, fardu ain juga. Ingat baik tu, fardu kifayah tu lagu tu. Jangan duk ingat kata fardu kifayah tu start fardu kifayah selalu dah. Itu pasti ada orang yang menunaikan, barulah jadi fardu kifayah di atas kita. Jadi kalau kita tak pasti siapa yang menguasai dalil tafsili, tak tahu. Maka ketika tu wajib kita kena cari orang yang boleh menguasai dalil tafsili tersebut. Sehingga kita berjumpa, ada sungguh orang yang menguasai.
maka kita tu jadi fardu kifayah. Kalau tak ada, tak jumpa, maka kita juga fardu ain kena mengaji. Ya gitu fardu kifayah ni dah. Tu macam nguruh jenazah tu lah, fardu kifayah. Tapi bila ada orang menguruh tu baru jadi fardu kifayah. Kalau tak ada langsung, mayat mati tak ada orang langsung nak menguruh, fardu ain. Sehingga ada dah orang yang nak mandi, nak kafan, orang nak tajhizil mayit tu sudah ada, barulah jadi fardu kifayah. Kalau tak apa, adalah tu orang menguruh tu. Adalah tu siapa? Khabar-khabar busuk gitu yang mayat tu sini. Tak boleh gitu. Kena faham molek tu. Habis. Pada dalil hak bahasa umum, bahasa ijmali itu bagaimana mudah kan? Orang tanya mu tahu di mana kata Tuhan ni bersifat dengan kudrat ke iradat ke ada ke dia. Alam ni, mudah. Gitu ya. Makhluk ni, makhluk ni. Dengan keadaan dia tu nampak reti dalam kepala otak dia. Kalau tak ada makhluk ni, kalau orang panggil kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka tentulah tak ada makhluk ni. Tapi dia nak hurai tu tak boleh, tak pandai nak hurai. Cuma dia nampak dalam hati dia, dia faham dalam hati dia. Hingga-hingganya kalau orang tanya mana dalil, alam ni, dia jawab alam ni. Dia tak pandai nak hurai wajah istidlal. Wajah talabud dalil tu dia panggil, wajah menuntuti dalil. Dia tak reti nak hurai. Maka tak apa dah, fardu ain tu lepas dah. Kalau tak reti dalil langsung, orang tanya tahun mana Tuhan ada, itu guru duduk cerita Tuhan ada lah ke. Maka orang ni dipanggil muqalli. Apa muqalli? Orang yang mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Orang yang mengikut mulut orang lain dari kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Maka iman, kepercayaan orang yang taklid, orang muqallid ni diselisih pendapat oleh ulama. Qaul yang marjuh, qaul yang lemah masih menghukumkan muqallid walau dia yakin 100%. Walau dia yakin, kalau dia syak zon waham, hak tu ijma' nak kafir. Hak ni kaya yakin. Kata setengah ulama kafir lagi. Tu bahaya tu. Tapi qaul ni marjuh, lemah. Mujur qaul ni lemah. Tapi walau lemah pun kita kena berjaga-jaga. Kerana ulama tu dia berfatwa tu ada orang panggil dalil-dalil dia, ada hujah-hujah dia, bukan duk main reka sendiri. Qaul yang rajih kata iman orang muqallid yang yakin tadi tu sah, akidah dia akidah sahihah, tetapi berdosa dia panggil mukmin asiyun, mukmin yang bermaksiat pada Allah Taala. Kerana apa? Maksiat dia nya apa? Yakni meninggalkan nazar, meninggalkan berfikir, meninggalkan mengerti dalil. Kalau dia tu ahli untuk berfikir, ahli nazar dia panggil, ahli untuk mengaji. Mana ahli untuk mengaji macam kita ni lah. Ada bakat untuk mengaji tu, hawi pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Layaklah untuk mengaji. Kita ni orang panggil ada alat untuk idrak, penglihatan idrak untuk melihat, untuk mendapat perkara untuk dilihat. Pendengaran dapat dengan dia sebagai alat untuk idrak, untuk mendapat perkara yang nak didengar. Akal alat untuk kita memahami satu-satu keputusan yang putus dihukumkan oleh akal kita. Maka kerana itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian pada perkara yang kamu tidak mengetahui, kamu tidak belajar, kamu tidak mengerti. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal fikiran kamu, semuanya akan dipersoalkan akhirat oleh Allah Ta'ala, dipertanggungjawabkan. Maka sebab tu kalau orang tu tidak gila, tidak buta, capu tuli sejak daripada akhir balik, sejak daripada lahir ataupun belum akhir balik, maka dia tetap mukallaf, ahli nazar, wajib dia kena mengaji. Gitu dah. Melainkan dia tu gila. Gila tu orang panggil gila hak bukan dia buat jadi gila dak. Gila tak sengaja, maka dia bukan mukallaf.
ataupun dia pekok, capuk, buta sejak daripada lahir atau belum akil balik, maka dia bukan ahli nazar, bukan mukallaf. Sebab apa? Sebab tak ada alat, tak ada jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nak lawan kau supaya kabok, dia pekok. Nak tunjuk bahasa isyarat pun dia buta, maka dimaaf. Orang lagu tu dimaaf. Tapi kita ni hak tak gila, tak pekok, tak buta, tak pekok, tak tulik, maka tak ada maaf bagimu. Ni tak ada maaf. Karena nikmat Tuhan bagi ni akhirat esok, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari akhirat kelak akan disoal, ditanya daripada bagai-bagai nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Nikmat akal, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan akan ditanya. Tu maka kerana tu qaul yang rajih, qaul yang kuat, orang yang akidahnya tu yakin tapi berdasarkan taklid, ikut mulut tok guru, maka iman dia sudah sah, akidah dia sudah sahihah, tetapi berdosa dia kerana meninggalkan belajar. Itu habis. Kalau gitunya kata Syekh Ahmad, dan bermula dalil iradah Allah Ta'ala itu, dia cakap rekah, dan bermula dalil aqliyu, nak tambah lagi itulah, dan bermula dalil yang dibangsakan pada fikir akal. Dalil ini menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat iradah di zat Allah Ta'ala. Mesti itu makna pada akal kita tak terima nak kata tak ada. Mesti sengoti sungguh ada sifat penentu di zat Allah Ta'ala, yang dengan dia Allah Ta'ala maha menentu segala-gala benda hak dia nak buat. Dan tentu tidaklah tidak bersifat ia Allah dengan sifat penentu. Dia sifat iradat ni lawan dia tu terlalu banyak. Lawan dia tu dia tidak seperti sifat-sifat lain. Kalau kudrat lawannya ajzul, berkuasa lawannya lemah. Ilmu nanti kita nak masuk tu lawannya jahlu, bodoh. Hayat lawannya maut, mati. Samat lawannya tuli, as-samamu ke apa tak ingat dah. Tu basar, lawannya buta. Kalam lawannya al-bakam, al-bakam atau al-kharas, bisu atau kelu. Itu. Tapi iradat ni dia tak boleh jadi lagu tu, dia banyak. Mana lawan bagi iradat, iaitu tidak bersifat dengan iradat. Kena buh lagu tu dulu tidak bersifat dengan penentu. Kalau tidak bersifat dengan penentu, sama ada dia nyanyuk. Ya juga nyanyuk, mustahil, tentu tidak Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan nyanyuk, dengan terlupa. Atau lupa, ya juga nyanyuk, lupa, babuk, gapo lagi weh, ngigah, hayo lagu tu semua tu lawan bagi iradat lagu tu. Macam gitu kalau ngigah makan nasi, khabar tak khabar, tidur kerong-kerong, bangun-bangun pergi dapur ambil nasi, puak-puak makan habis pinggir. Basuh-basuh pinggir, masuk mula tidur kerong-kerong. Bangun-bangun tidur, weh lapar. Tak lapar kok mana mus pinggir dah habis tak ni. Aku tidur tadi. Tengok ke? Buat dengan tak terkabar juga tu panggil. Buat kerja dengan tak terkabar. Jadi tu semua tu lawan bagi iradat lah ke tu. Jadi banyak orang panggil lawan iradat ni banyak. Sebab tu tu mana sebelum ni lawan dia ada tak dia sebut tu. Sebab tu dia kata dan mustahil istihalah dulu muka surat 8 tadi dia sebut, dan mustahil yang tentu tidak istihalah, dan tentu tidak lawannya lawan sifat iradat. Lawan makna tak boleh beripun sekali dengan sifat iradat tu. Perkara hak tak boleh beripun sekali dengan sifat iradat tu tentu tidak, itu makna lawan. Apa lawan dia? Ada sesuatu makhluk ni dengan ketiadaan ketentuannya Allah, dengan ketiadaan menentunya Allah Ta'ala. Mana seperti ada ia makhluk ni dengan tergagah, Tuhan dipaksa, ikrah. Ya juga lawan bagi iradat juga. Tu macam orang kena buli orang suruh something
suruh dia buat kerja hak tak molek, dia tak mampu. Tapi oleh kerana ikrah, dipaksa, tergagah, nah mu tak buat aku tembak mu, sudah nah tu mu tak buat siap mu aku katak mu, contoh dia pun buat dengan keadaan tak nak, tak mampu, tak say tak, nah dia tak pilih pun nak buat benda tu, tapi dipaksai. Itu pun orang panggil ikrah tu pun nah termasuk lawan bagi iradah. Banyaklah. Dengan tergagah atau dengan lalai atau dengan terlupa atau dengan tidur atau dengan mengigau atau dengan babuk, ia berlaku dah. Ia berlaku tu lawan bagi iradah ni terlalu banyak. Asal saja ternafi sifat penentu, ia berlaku tu lah orang panggil lawan bagi sifat penentu. Itu. Jadi sifat iradah ni lain sikit. Nah, dia lain sikit. Tu. Kalau kita mengaji kita Arab, dia buat mari kaedah. Nah. Dia panggil apa? Mana dia kalau apa, kalau sifat-sifat ma'ani hak lain, lawan dia tu dikatakan diddani, did dia panggil. Lawan dia tu dengan makna did. Apa makna did? Yang ni dua sifat yang wujudi, yang dua sifat tu saling ada tapi berlawanan, makna tak boleh beri pun sekali. Itu. Dah. Ada pun mari di iradat, dia tak jadi did, dia jadi antara iradat dengan hak lawan bagi iradat, hak tak boleh beri pun sekali iradat tu, dia tak jadi diddani, dia jadi al-adam wal malakah. Jadi gitu. Tu al-adam wal malakah. Mana apa al-adam wal malakah? Yakni pertumbungan antara sifat yang wujudi dan perkara yang jenis tidak wujudi, tidak sungguh. Apa lagi nak kata ada, sungguh pun tak. Gitu lah. Jadi sebab tu iradah lawannya tidak ada iradah. Gitu lah. Dia tak jadi macam kudrat, lawannya lemah. Gitu. Perkuasa lawannya lemah. Pengetahuan lawannya bodoh. Dia jadi orang panggil diddani tu. Did kedua-dua tu tak boleh, dua-dua tu wujud tapi tak boleh beri pun sekali. Tapi kalau iradah dia bukan gitu, dia jadi iradah sifat penentu, lawan dianya tak ada sifat penentu. Lagu tu pas tak ada sifat penentu tu ke apa? Banyak ikrah, karahah, nasia, lupa, ikut tergagah tadi, karahah sebut dah ni nyanyuk, ngigah, ikut asal saja orang panggil perkara tu terjadi dengan tidak ketentuan Tuhan, tentu tidak. Lagu tu selalu lagu tu selalu. Jadi bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat penentu Allah Ta'ala, dan tentu tidak tiada sifat penentu. Begitu. Tentu tidak tiada sifat penentu Allah Ta'ala ialah bahawasanya jika ternafi, mana jika tak ada, kita fardu takdir. Jika ni orang panggil fardu takdir, bukannya orang panggil gitu sungguh jadi ternafi sungguh dah. Dia panggil qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Fardu takdir kita buat lolok kata ni tak tidak membawa ke perkara tu benar-benar berlaku. Lepas tu apa yang boleh kita fardu takdir gitu? Kerana akal kita tu sah boleh tersilau perkara-perkara yang tak ada. Boleh. Akal kita ni, akal manusia ni boleh tersilau perkara yang tak ada. Sebab tu ada orang yang tak terima Tuhan ada. Betul tak? Puan-puan etis. Puan-puan apa dia panggil? Mulhidun, ilhad. Puan-puan etis lah. Puan-puan tak percaya Tuhan ni ada. Sebab apa? Akal dia tu boleh tergambar Tuhan ni tak ada. Nak buat apa? Nak buat apa ke dia? Akal dia tu boleh tergambar Tuhan ni tak ada. Bila dia tergambar Tuhan tak ada, dia pun pegang dalam hati Tuhan tak ada. Tengok.
Ataupun akal manusia ada juga hak boleh tasawur, boleh tergambar. Tuhan ni banyak jutaan Tuhan boleh. Pelik-pelik ke? Tu kan apa? Karena akal tu memang luas. Cuma dia tasawur tu benda hak salah. Benda hak salah. Dia tergambar tu benda hak salah. Maka dia pergi hak salah. Maka sebab tu kita ni disuruh guna akal ni lagu mana? Supaya kita ambil natijah hak betul. Macam Tuhan guna dalam Quran apa? Dalil tamanu, burhanut tamanu. Hujjah Tuhan ni tidak boleh berbila-bila. Mesti kena bersangat taksa. Mana? Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Tengok. Tuhan sendiri wak mari fardu takdir. Jikalau lau kana fihima, jikalau ada pada langit bumi ini alihatun, Tuhan lain illallah, selain pada Allah. Ada tak Tuhan selain pada Allah? Tak ada. Kalau ada. Tengok. You suruh kita guna mic ni. Jangan duk kata falsafah Yunani jangan. Ambil di Quran dah. Uslub mikir ni ambil di Quran, bukan ambil di falsafah Yunani, bukan ambil di Aflatun, Aristotle, apa bukan. Waktu kan duk kena Tuhan ni. Tu dah mudah ayat kata mengaji sifat 20 ni mengaji falsafah tu kena. Tu ilmu sifat 20 ni lah nak lawan falsafah gitu. Bukan ngaji sifat 20 ni ialah jadi orang falsafah dah. Sebab sifat 20 ni ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah. Kalau kita kata ngaji sifat 20 ngaji falsafah berarti ulama sifat 20 kafir diri sendiri kau kan? Dah. Tak betul tu. Tu tengok dah. Jadi guna akal ni di cara dia tu Tuhan ajar dah dalam Quran. Bukan ambil di falsafah Yunani, bukan. Ambil di Quran dah. Tuhan kata, "Lau kana fihima", jikalau ada pada keduanya yakni langit dan bumi, alihatun, Tuhan, illallahu, lain pada Allah. Jawabnya jadi mana? La fasadata, hacul bu langit bumi. Pas langit bumi hacul tak ni? Tak, bermakna Tuhan lain pada Allah tak ada. Itu hak nak pegangnya. Natijah hak nak pegangnya Tuhan ni tak ada lolok. Itu. Sama kat ni. Kita wak mari fardu takdir dulu. Wak lolok kata. Orang Kelantan panggil wak lolok dak ni. Tipu-tipu. Bukan sungguh jadi gitu dah. Kata mana? Jika ternafi ni, jikalau ternafi tak ada daripada Allah Ta'ala oleh iradah, oleh tu orang panggil bagi ternafi. Tak ada di zat Allah Ta'ala sifat penentu. Tak ada sifat penentu. Apa? Langit bumi jadi ke mana? Tuhan terpaksa kena buat. Mula kita duk demonstrasi hari-hari ni. Mungkin kena buat gini Tuhan. Kalau tidak siap lama Tuhan. Tuhan pun letih dah. Buat. Nak demo suruh kat kita pun kena buat lah. Tuhan kalau begitu. Tuhan kan lagu tu? Bukan Tuhan lagu tu. Kita pakat beri ramai-ramai Tuhan. Kalau mu buat banjir ni, sya'alah ni, siap lah mu, aku malah dah nak pergi semaya ni. Tuhan pun buat tak banjir sederik. Apa? Tuhan terpaksa. Benar Tuhan nak buat banjir, tapi Tuhan tak ada sifat penentu. Apa? Kena gagah, kena paksa ke orang lain. Buatlah buat. Kami tak semaya dah ni. Tuhan pun letih Tuhan tak jadi nak buat banjir. Tuhan lah tu. Bukan Tuhan lah tu. Lemah Tuhan panggil. Tuhan ni dilepas serba-serbi daripada lain. Okay? Sebut dah hukum ketuhanan ni kau. Istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa? Tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua tak boleh lepas dengan dia. Segerak, sediam, sekelip mata, seketuk, sebangun, duduk, nak gapo pun tak boleh lepas. Dia berlaku. Itu. Ada dua ni barulah dipanggil zat tersebut Tuhan sebenar. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, mung semua tak boleh lepas dengan Allah, tak boleh lepas dengan Tuhan. Fakir pada Allah, berajak ke Tuhan, mana tak boleh lepas. Tuhan
Tuhan ghani mutlak. Mana? Lepas serba-serbi daripada mu. Sebab tu Tuhan nak buat berapa? Oh, dia buat fa'ilul mukhtar. Dia sang pembuat yang maha menentu, yang maha berkehendak, yang maha memilih, yang maha mau. Itu. Dia nak buat banjir, kau nak buat pala air, kau nak buat putus bangunan, kau nak buat gempa bumi, dia buat. Cara apa? Enggak aku al-qahhar, al-jabbarul mutakabbir. Nah, itu. Bukan hidup tanya dulu buat kita. Mana penduduk Malaysia ni? Boleh ke tak hangpa ni nak jadi banjir berat ni? Jangan Tuhan. Tuhan pun tak boleh lah weh. Tuhan lah tu. Sebab tu dia kata mana? Nescaya. Jawab bagi jika tadi. Kalau Tuhan ni tak ada sifat penentu, nescaya adalah ia Tuhan, ia Allah tak itu lemah tak lemah apa nah for kita orang suruh buat benda kita tak mau buat, kita pun tak ada kuasa menggebah suruh kat lemah lah kitanya ni nak askai lah kalau dia nak gak relax duduk santai saokok buah yoya line tiba-tiba orang atas dia mau dibagi kawak gitu. Allah kena buat kerja tak ada gaji. Kita tak boleh lawan lemah tak boleh panggil lemah pergi jugalah tu gak papi kau gapo ni buat dengan benda hak kita tak ambuh tu orang panggil lemah. Lemah tu orang panggil. Pasal kalau Tuhan lagu tu Tuhan panggil tu, bukan Tuhan tu. Tuhan duk kena bergantung lagi dengan makhluk. Nak buat gapo-gapo duk bergantung dengan makhluk. Duk bergantung dengan makhluk. Makhluk kata jangan buat gini Tuhan. Buat siaplah. Kami bakar masjid ni. Kami tak memayat dari waktu ni. Tu satu waktu bukan mana memayat. Kalau Tuhan sebenar, mualah memayat ikut mu. Aku nak buat. Tu Tuhan sebenar. Sebab apa? Tuhan yang sebenar ni dia buat dengan ketentuan dia, dengan apa hak dia nak. Dia tak buat gapo hak dia tak ambuh, hak dia tak nak. Tu. Tu. Banyak dalam Quran kan? Walau syaa rabbuka. Tu dalam Quran apa? illa ma syaa Allah. Mereka apa hak dikehendaki, apa hak ditentu oleh Allah. Jadi kalau Tuhan tak ada sifat masyiah atau iradah, dia kadang-kadang dalam kitab dia tak sebut iradah, dia sebut masyiah. Hak tu lah tu. Maknanya sifat penentu. Fa'alul lima yuri. Tuhan buat apa hak dia tentu. Berarti gapo hak berlaku ni semua ketentuan Tuhan. Baik kau buruk, kau molek, kau comel, kau tak bagus, kau mukmin, kau kafir, kau maksiat, kau ibadat, kau taat, semua sekali gapo hak berlaku ni ialah ketentuan Allah Taala. Tuhan Maha menentu. Sebab tu dikatakan Tuhan itu fa'ilul mukhtar, sang pembuat, sang pencipta yang maha menentu, yang maha memilih, yang maha berkehendak, yang maha mau di atas apa yang dia buat. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu, dia buat gapo hak dia tentu. Kalau dia buat juga gapo hak dia tak tentu, berarti dia lemah. Apa? Sebab tergagah. Tu tergagah, ikrah dia panggil. Dipaksai. Dipaksa tu kuat ke? Tak kuat. Lemah dia panggil lemah. Tu. Baik. Sebab tu dia kata kalau tidak ada di zat Allah Ta'ala sifat iradah, sifat masyiah, sifat penentu, nescaya adalah ia Allah lemah. Kerana apa lemah? Ilak pada kata lemah. Kerana terhenti kudrat atas iradah pada bicara akal. Ni orang panggil fit ta'aquli. Tu fit ta'aquli, pada fikiran akal kita. Gapo hak kita nak buat ni mesti terhenti di atas apa yang kita nak. Betul tak? Kita duduk kedai kopi, nak order nasi
nasi goreng kapung kau nasi goreng Cina kau berapa, kita nak boleh order tu kita tentu tak, kita pilih tak, kita pilih. Kita pilih, kita ni panggil pilih, bukan tentu. Iradat kita ni tugasnya ialah memilih, sebab hak menentu Allah Ta'ala. Sebab ada juga kita pilih nak nasi goreng Cina, orang wari nasi goreng kapung tukar dengan orang lain. Tu kita pilih nasi goreng Cina, siapa meja nasi goreng kapung dah lama. Mana mu aku nak nasi Cina nasi kapung ni? Iya ke? Allah tukar dah behok nasi goreng Cina bagi ke meja tu. Suruh tukar pula, lambat pula dah tu ni. Biarlah, hak ni buat ni lah. Kapung pun kapung je lah. Kita pilih nak Cina tadi, pilih nak kapung pula tu nak kata iradat kita yang baharu ni hanya memilih, bukan menentu dak. Hanya memilih. Kudrat kita hanya usaha, kasab wal iktisab. Kudrat Allah ijad wal i'dam. Gitu. Mengada, menjadi sengerti dan meniadakan. Meniada sengerti. Menjadi sengerti. Iradat Allah taksis, menentu sengerti. Itulah gitu. Sebab tu kita nak pergi masjid ke nak pergi disco tak ni. Boleh pilih tu. Betul tak? Nak pergi mana yang lain ni? Masjid ke disco? Disco kena bayar. Masjid free. Duk main pilih timbal taruh. Bebas. Kita diberi pada mukhtaran zahiran. Ada segi zahir yang kita bebas memilih. Tu tidak kata masjid sok moda disco jaga-jaga. Netuk selalu kata netuk. Ada lagu tu? Tak ada. Kau kalau lagu tu habis disco, habis orang jadi warak belaka. Ada sini. Ndak bebas. Nak pergi disco pergi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak berimeh, siapa nak kafir selekeh dia kata. Mu boleh pilih. Bebas mu nak memilih. Tapi bila kita pilih sama ada benda tu baik atau buruk, maka tahulah kita bahawasanya pilihan kita hari ni ketentuan Allah Ta'ala sedia kala lagi. Lagu tu dah. Ketentuan Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu. Baik. Kerana apa lemah Allah Ta'ala kalau tak ada sifat iradat, sifat masyiah, sifat penentu ni? Kerana terhenti kudrat atas iradat. Kata terhenti tawakkuful iradah alal tawakkuful qudrah alal iradah ni fit ta'aqquli, pada pelaturan akal saja. Pada pelaturan akal. Adapun Allah Ta'ala fil waqi', pada realiti kita tak boleh nak katalah. Orang panggil apa? Ada orang panggil apa? Hak Tuhan tentu sedia kalau lama apa tu? Baru dia nak buat. Dia tak boleh nak orang panggil gitu. Semua sifat Allah Ta'ala tu qadim berlaku. Tapi fit ta'akul, pada fikiran akal kita, gapo hak kita nak buat mesti dah hak kita pilih. Gitu kan? Kita pilih untuk naik kereta pergi masjid malam ni atau naik motor. Maka bila kita start motor tu kan, kita tahu tak gapo hak kita buat ni, hak kita pilih. Tahu. Tidak kata duduk nak naik motor, gua nak naik motor berat ni. Aku nak naik kereta. Tak gitu. Tentu dah bila kita naik motor tu kita pun tahu kata bahawasanya aku naik motor ni sebab aku sendiri pilih nak naik motor. Gitu. Tapi pilih, iradat kita tu pilih, bukan menentu tak. Sebab ada juga naik motor sekelak jalan mampu minyak. Mampu tepi jalan tu ada orang main kereta. Mana tu gelek motor? Mampu minyak weh. Mari naik kereta nak pergi sejid kan? Naik kereta juga. Tak dipilih naik motor. Tengok. Tu. Jadi ta'akkul akal kita, apa hak Tuhan buat ni ialah apa hak Tuhan tentu. Bahkan dalam Quran pun Tuhan kata fa'alul lima yuridu. Tuhan buat apa yang dia tentu. Tengok. Berarti benda hak dia tak tentu dia tak buat. Benda hak dia tentu pasti dia buat. Tu lambat banget gitu dah. Dan kalau orang panggil ternapi sifat iradah, tapi ada sifat kudrat, tapi kudrat Allah tidak terhenti di atas iradah. Mana dia buat benda hak dia tak tentu, dia tak ambuh pun, tapi oleh kerana dikecil oleh orang, dipaksa oleh orang, ataupun dia sendiri nyanyok kau guano kau tak kira,
maka tu orang panggil lemah Tuhan lagu tu. Nah. Lemah Tuhan lagu tu. Nah. Macam orang nyanyuk lemah lah. Lemah. Nah, dia makan nasi dah, kita ingat makan nasi, lemah. Lemah ingatan dia panggil. Lemah ingatan. Dan jika ada ia Allah lemah, fardu takdir kalau Tuhan lemah. Jawabnya lagu mana? Nescaya tiada menjadi, ni tiada mampu, tiada boleh menjadi, mencipta, mengadakan ia Allah akan sesuatu, ini akan sedikit pun. Jangan kata langit bumi, sesuatu ni nakirah dia panggil. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nabi tufidul hasra. Sesuatu ni orang panggil isim nakirah. Bila jatuh di halaman cakapan konteks ayat nafi, mana tiada menjadi, tu orang panggil nafi tu. Maka sesuatu tu dengan mana sikit pun, sebutir zarah pun tak ada. Nescaya tiada menjadi, ini tiada mampu, tiada kuasa, tiada boleh menjadi, mencipta, mengada ia Allah akan sesuatu yang akan sikit pun daripada alam ini. Tak boleh. Sebutir zarah pun dia tak boleh buat sebab dia lemah. Nah, macam kita lemah, boleh nak buat pasir sebutir? Tak boleh. Nah, tak usah kata nyamuk seekor, sayap nyamuk sebelah hak original, tak boleh. Hak dia mau duk buat tu hak plastik. Nah, hak kelong ni bukan buat dah. Nah, buat-buat ni daripada tak ada kepada ada. Itu makna cipta. Ijad minal adami ilal wujudi. Daripada tak ada kepada ada. Bukan hak ada dah kita duk ambil plastik, getah ke gapo, capu, jadilah orang panggil betul lalat seekor, bubuh bateri ke gapo, terbang. Hak tu bukan mengada, mencipta tu dia panggil, bukan menjadi tu. Nah, itu duk buat hari. Orang panggil buat benda hak ada dah, hak tahsilul hasil dia panggil. Duk hasilkan benda hak hasil dah. Itu dah. Kalau lemah tu nescaya sikit pun daripada alam ini, walau sebutir zarah, walau sebutir kumen, walau sebutir pasir, sebutir debu pun dia tak mampu nak mengadakan. Kemudian dan yang demikian itu, mana? Dan bermula yang demikian itu, demikian tiada menjadi ia Allah akan sikit pun daripada alam ini. Itu musyarun ilaih dia dah. Dan yang demikian itu, demikian tiada menjadi, tiada mencipta, tiada mengada ia Allah akan sedikit pun daripada alam ni itu batilun, dusta, bohong, batil, nipu. Sebab apa kata nipu? Dengan musyahadah, yakni dengan sebab sababiyah dia panggil. Dengan sebab nampak dengan mata kepala kita, mana ni jeruk alai ni ada. Sebab tu apa kata tadi dalil ijma ni apa kalau orang tanya, mu tahu di mana Tuhan bersifat dengan iradat? Tentu tidak, dia tidak bersifat dengan iradat. Alam ni, alam ni alam ni kita nampak dengan musyahadah. Dengan musyahadah ni namanya saksi mata kepala. Tu dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, kalau sebut musyahadah itu maksudnya saksi dengan mata kepala. Kalau kita baca kitab tasawuf, bila sebut musyahadah itu dengan makna saksi dengan mata hati. Beza tu dah. Sebab akhir ni banyak sangat orang ni dia ambil kitab tasawuf, dia baca sendiri. Lepas mula dia jadi sesat atau dia menyesatkan kitab tasawuf. Ayat dua tu sama ada dia jadi sesat. Dia jadi sesat atau dia menyesatkan pula. Sebab dia tidak faham istilah. Ya istilah ulama ni dia ada istilah dia masing-masing. Dalam ilmu tajwid ada istilah dia, dalam ilmu fiqh ada istilah dia, dalam ilmu tauhid ada istilah dia. Kita tak boleh capu gau pun nasi khabu gitu. Kalau nasi khabu sungguh tak apa capu, sedap. Ilmu ni kalau kita duk capu pergi mari, pening. Contoh, bila kecek bab syirik dalam ilmu akidah, itu syirik akbar, syirik yang terbesar, syirik jali dia panggil, kekal dalam neraka. Tapi kalau kita baca kitab tasawuf, dia sebut syirik. Barang siapa yang merasai dirinya menyembah Allah, maka sesungguhnya masih syiriklah ia. Apa syirik? Pula kafir ke saya ni? Bukan syirik itu dah. Syirik khafi, syirik halus. Apa?
merasakan dirinya masih mempunyai sifat keakuan diri, ananiah dia panggil. Aku semaya, aku poso, aku berzikir, aku alim, aku rajin semaya jemaah. Aku ke tu bahasa luar, lubang hidung, lubang punggung, apa tu dah ni? Bahasa ada ni. Aku. Hayalah. Jadi ilmu tasawuf syirik khafi. Tiba-tiba orang ni ambil kitab tasawuf pergi mengajar ke kampung. Syirik tuan-tuan. Siap. Kekal dengan aku tuan-tuan. Nyanyo. Istilah syirik dalam kitab tasawuf bukan kekal dengan aku. Berdosa je. Berdosa. Baik dah. Tak siapa kau kekal dengan aku. Tapi kalau syirik dalam ilmu akidah, iya kekal dengan aku. Itu beza tu. Sama juga musyahadah dalam ilmu akidah, mata kepala melihat, menyaksi dengan mata kepala ni. Kita nampak langit, bumi, makhluk, manusia, lembu, kobra, ayam, itik, gajah, harimau, gapo, segala moneka ada belaka ni. Siapa hak buat? Kalau tu helmu, siapa hak buat? Ada siapa yang mengaku dia buat? Siapa buat? Kalau tak ada sikit pun daripada alam ni, dusta tu apa ni? Jika ada ni gapo? Kartun. Itu ni animasi dia tu ni. Pasti dah ada yang mengada. Tu. Tu cara dia panggil mikir. Maka sebab tu kata, dan yang demikian itu mana tiada menjadi ia Allah akan sikit pun daripada alam ini batilun, dusta, palsu. Sebab apa palsu? Dengan musyahadah ini, dengan sebab kita dapat saksi dengan mata kepala kita. Itu dah. Kalau kita baca kitab tasawuf, sebut seorang arif billah, dihiaskan oleh Allah dalam hatinya musyahadah. Musyahadah akan Allah. Sebagaimana kata Imam Junid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sairahu bil musyahadati. Barang siapa yang menghiaskan zahir tubuh badan dia dengan mujahadah di jalan Allah, maka Allah mempercantikkan batin hatinya dengan menyaksi Allah Ta'ala, musyahadah Allah Ta'ala. Jadi musyahadah situ bukan musyahadah mata kepala, mata hati. Tu beza tu. Maka sebab tu dia pun cakap ke mana? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fih. Tidaklah melihat olehku akan apa-apa makhluk ni melainkan aku melihat Allah padanya. Sudah. Kita tak faham istilah dia. Kita pun kata sesak kafir orang tasawuf ni apa? Dia tengok almari, dia nampak Allah. Dia tengok kipas, Allah ada dalam tu. Dia tengok meja, Allah duduk dalam meja. Dia tengok mamak Zahid, Allah duduk dalam tu. Ni akidah ittihad hulul. Kafir ni. Memang kafir kalau i'tikad gitu. Padahal bukan gitu maksud dia. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat olehku akan sesuatu. Lihat pertama tu, ra'a yang pertama basar, tidak melihat mataku akan sesuatu. Illa wa ra'aitullaha fihi, melainkan ra'a yang kedua tu, melihat aku tu melihat mata hati. Aku melihat mata hatiku akan Allah pada sesuatu dengan mana? Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan. Tu maksud dia. Tapi kalau orang tak faham istilah tasawuf, siap habis kalau tidak dia sesat, dia menyesatkan. Kalau tidak dia sesat lagu mana? Dia sesat. Allah tu ada tubuh orang. Lihat ni. Mulalah. Allah kita dah. Allah ya. Sudah. Anallah. Siap. Dia sesat. Dia kafir. Atau dia mengkafir kalau kita salah tadi. Dua-dua. Tu bahaya dah. Jadi kalau kita nak baca kitab-kitab tasawuf ke apa tak kira dah. Kita kena faham mastalahat dia. Mastalahat dia. Itu kena mengaji orang panggil mu'jam ta'rifat. Itu dah. Baru kita tahu apa murak yang dikehendaki oleh penulis kitab-kitab tasawuf ke kitab usuluddin. Baru kita tahu. Baru jangan kita capu gau jangan. Bahaya. Baik. Maka alam ni kita tak ada kah? Tak ada. Bukan sikit, banyak. Maka sabitlah, tetaplah. Sabit mana kejaplah, kemah keminglah. Tu.
pacok dalam-dalam lah, mesti Allah bersifat dengan kudrat. Dan apabila sabit ngoti sungguh Allah bersifat dengan kudrat, sabit ngoti sungguh juga dia bersifat dengan iradah. Apa? Sebab kalau dia ada sifat kudrat saja, iradat tak ada, bermakna lemah dia macam tadi. Buat dengan benda hak digagahi, dipaksai, lemah tu orang panggil. Tu mu kena bui projek aku gini-gini. Kalau mu tak bui siap tu aku Tuhan pun bui juga projek gitu. Lemah tu Tuhan berapa lagu tu? Tuhan bukan lagu tu. Tu sabitlah sifat iradah. Sabit ngoti sifat penentu. Yang dengan bersepakai di zat Allah sifat penentu, Allah maha menentu segala apa-apa yang dia nak menjadikan dengan bersepakai di zatnya sifat kudrat. Gitu. Habis. Dan apabila sabit ngoti, kejak yakin dalam hati kita mesti Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, sifat masyiah, sifat penentu, mustahilah dengan mana istihalah, tentu tidaklah lawannya. Apa lawan? Hak tak boleh beri pun sekali dengan dia. Itu lawan tu bukan mana gocok duk nulis semua. Sebab banyak sangat hak tolu-tolu dalam YouTube dia kata apa duk mengaji sifat 20. Allah wujud artinya ada Allah, lawannya lawan ada, tiada pula Allah. Saat ni ada Allah, lawan tak ada ni. Tu jahat tu, bukan makna lawan gocoh dah. Lawan ni dengan makna hak tak boleh beripun sekali dengan dia. Tapi di sini bukan dengan makna dik dah, adam wal malakah. Itu kita kena ambil gitulah. Apa lawan dia nya? Hak tak boleh beripun sekali dengan iradah, iaitu lawannya tu ada sesuatu, ada sikit pun daripada alam ini, walau sebutir zarah, walau sebutir pasir, sebutir habuk, sebutir debu, dengan ketiadaan kehendaknya, ketentuan Allah, mustahil, tentu tidak. Sebutir debu pun pasti hak tu lah hak Tuhan tentu, maka dia mengada. Sebutir pasir pun hak tu lah hak dia tentu, maka dia mengada. Gitu. Tu dah. Bukan kata ada sebutir habuk tapi hak Tuhan tak nak ni, tapi Tuhan terpaksa nak buat sebab ramai hak request hak request ramai orang kata kena buat Tuhan kira Tuhan pun buat juga sebutir debu apa ramai-ramai paksa dia buat, lemah Tuhan lagi tu. Dah. Apa sahaja walau sebesar zarah hak Tuhan buat pasti hak dia tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Habis. Allahu akbar. Habis itulah. Kalau tak payah lagi pergi dengan lagu rock kapok. Nanti ni lagu Kiara. Ada tu. Ada akidah dalam itu. Yang kan terjadi pastikan terjadi. Jangan main. Lagu rock kapok ni banyak kuat iman dia tu. Akidah dia tu kuat tu ketentuan di azali. Oh yalah sungguh. Betul sungguh. Kalau tak payah juga ngaji kita kena dengar lagu lah payah. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah ke-9 daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf makrifat secara tafsili, secara satu persatu, ialah ilmun. Apa ilmun? Artinya pengetahuan, bukan mengetahui dah. Pengetahuan. Itu kita nak cara pengetahuan tu dulu. Bila ada orang panggil mabda' bagi mengetahui, iaitu pengetahuan, tak ada apa, Allah maha mengetahui. Sebab Mu'tazilah pun kata Tuhan maha mengetahui, tapi tak ada sifat pengetahuan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.